berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita sambung perbincangan, kita masih lagi di dalam perbincangan berkenaan dengan ciri-ciri Ahlus Sunnah. Jadi saya baca sikit teks asal daripada Imam Abu Hanifah, kemudian kita sambung perbincangan berkenaan dengan sembahyang tarawih yang merupakan salah satu daripada ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri Ahlus Sunnah: wal mashu 'ala al-khuffaini sunnatun wat tarawih fi layali syahri Ramadhan sunnatun was salatu khalfa kulli birrin wa fajirin jaizatun. Menyapu khuf adalah sunnah. Sembahyang tarawih pada malam-malam Ramadan adalah sunnah. Sembahyang di belakang setiap imam mukmin yang baik dan fasik adalah harus. Jadi ini teks asal daripada Imam Abu Hanifah, iaitu Imam Abu Hanifah memasukkan di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah menyapu di atas dua khuf, sembahyang tarawih pada malam Ramadan, dan mengharuskan untuk sembahyang di belakang setiap orang yang baik dan fajir. Jadi berkenaan dengan menyapu khuf yang tu kita telah bincangkan di dalam kuliah kita sebelum ini. Jadi di sini kita lihat Imam Abu Hanifah memasukkan di dalam kategori ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah perkara-perkara yang sabit berdasarkan kepada hadis-hadis mutawatir, berdasarkan kepada hadis yang sampai kepada kita, sampai kepada tahap mutawatir. Mutawatir ni iaitu sesuatu hadis yang datangnya kepada kita generasi demi generasi. Setiap generasi begitu ramai sekali yang meriwayatkannya, orang yang baik-baik, sehingga tidak mungkin mereka boleh bersepakat untuk berdusta. Jadi mana? Maknanya sesuatu yang mutawatir, yang sabit dengan dalil hadis yang mutawatir, tidak boleh ditolak sama sekali. Kalau kita nak masukkan di dalam kategori ini, antaranya seperti berkenaan dengan azab kubur, berkenaan dengan kehidupan di alam barzakh, azab ataupun nikmat di alam barzakh, itu juga sabit kepada kita, sampai kepada kita berdasarkan kepada riwayat yang mutawatir. Maka ia tidak boleh ditolak, tidak boleh diingkari. Mengingkarinya menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam, menyebabkan seseorang itu tidak dimasukkan dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi begitu juga dengan menyapu di atas dua khuf. Begitu juga di antara perkara yang dimasukkan oleh Imam Abu Hanifah di dalam ciri-ciri Ahlus Sunnah ialah sembahyang tarawih. Maknanya menerima bahawasanya sembahyang tarawih adalah suatu yang sunat. Baik. Kita baca. Sembahyang tarawih. Perkara ini dibahaskan dalam bab akidah untuk membantah golongan Syiah yang mendakwa sembahyang tarawih itu bukan sunnah tetapi rekaan Sayyidina Umar. Sedangkan pada hakikatnya beliau menghidupkan kembali sunnah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sembahyang selama 3 malam Ramadan di masjid bersama sahabat. Kemudian baginda meninggalkannya kerana bimbang difardukan ke atas umatnya. Jadi sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ni walaupun ia merupakan suatu yang sunat, bukan suatu kewajipan, tetapi kerana ia sabit kepada kita, sabit sampai kepada kita dengan sebagai suatu yang diketahui dengan mudah ianya daripada agama. Ma'ulima minad-din bid-darurah, sesuatu yang diketahui dengan mudah, ia termasuk di dalam kategori agama. Semua orang tahu. Boleh dikatakan setiap tempat yang ada orang Islam, pasti
mesti mereka akan melakukan amalan ini. Bulan Ramadan buat sembahyang tarawih pada waktu malam selepas daripada Isyak. Pasti akan ada yang melakukan amalan ini. Sehingga dia diketahui dengan mudah. Orang yang tak tahu. Ya. Jadi mustahil tak tahu. Bahkan kalau ada orang yang tolak sembahyang tarawih lalu mengatakan dia tak tahu, itu tidak dimaafkan sebab ia termasuk dalam kategori sesuatu yang diketahui ianya daripada agama dengan mudah. Soal dia tak sembahyang itu cerita lain. Saya tak nak sembahyang lah, sibuk lah, kerja lah, apalah, malah lah, contoh kita kata. Itu hal lain. Nah, rugilah dia. Tak dapatlah pahala, tak dapatlah kelebihan Ramadan tu. Tapi tak boleh tolak. Tak boleh tolak. Mesti kena terima ianya adalah suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu amalan yang disunatkan pada bulan Ramadan. Jadi mana sesuatu yang diketahui dengan mudah ianya dalam agama, ianya termasuk dalam ajaran agama, tidak boleh ditolak. Tu tolak dia tu boleh menyebabkan keimanan seseorang akan terbuka. Nah, begitu juga ia tidak akan dimasukkan dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara khusus berkenaan dengan sembahyang ini, ia ditolak oleh golongan Syiah. Jadi sebab itu Imam Abu Hanifah dia masukkan amalan ini dalam kategori akidah, dalam perbahasan tauhid, tauhid. Jadi golongan Syiah dakwa tarawih ni tak ada. Tarawih ni tidak ada. Bahkan mereka mengatakan bahawasanya ia adalah rekaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar reka ni. Dia kata Nabi tak ada tu buat pun. Sedangkan pada hakikatnya Sayyidina Umar hanya menghidupkan sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi tidak melakukan secara berterusan kerana dibimbangi akan difardukan. Kita tengok umpamanya hadis. Saya kongsikan hadis berkenaan dengan sembahyang tarawih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tak habis. Nanti kita tambah sekali lagi. Sambung balik. An tufrada alaikum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang pada suatu malam di dalam masjid. Lalu beberapa orang mengikuti sembahyangnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang pada malam seterusnya, maka orang semakin ramai. Maka mereka berhimpun pada malam ketiga atau keempat. Ada perawi yang syak, tak pasti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kepada mereka. Bila tiba pada waktu pagi, baginda berkata, saya melihat apa yang kamu lakukan. Tidak menghalang aku dari keluar kepada kamu, kecuali kerana aku bimbang akan difardukan kepada kamu. Yang demikian berlaku pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini di antara hadis
yang jelas menunjukkan bahawasanya Nabi SAW melakukan sembahyang Ramadan pada bulan Ramadan. Cuma Nabi SAW tidak melakukannya secara berterusan kerana bimbangkan akan difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW tidak mahu bimbang ianya akan mendatangkan kesusahan, kepayahan kepada umatnya. Kemudian terdapat juga riwayat yang lain. Yang ni saya kongsikan hadisnya daripada Sunan At-Tirmizi, cuma saya tidak tempat untuk buat terjemahan dia. Boleh tengok teks hadis dia. Ini di antara hadis berkenaan dengan sembahyang tarawih. Ini cerita daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia kata sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam nusalli bina hatta baqiya sab'un min asy-syahri faqama bina hatta dhahaba thuluthul layli thumma lam yaqum bina fi as-sadisah wa qama bina fi al-khamisah hatta dhahaba shatrul layli. فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصلي بنا حتى بقي 3 من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور. Ini cerita daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia kata kami berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak mengimamkan kami sehingga berlalu sehingga tinggal 7 hari daripada bulan tersebut. Ada tinggal 7 hari lagi. Lalu baginda mengimamkan kami sehingga berlalu 1/3 malam. Sampai kepada 1/3 malam. Kemudian baginda tidak mengimamkan kami pada malam yang ke-6. Mana yang ke-6 baki daripada bulan itu. Dan baginda mengimamkan kami pada malam yang ke-5. Mana ada 5 malam lagi baki daripada Ramadan. Nabi mengimamkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga berlalu separuh malam sampai tengah malam. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, kalaulah engkau melakukan nafal sunat ini baki malam kami ini, kalau teruskan, sampai macam mana? Nabi SAW pun menjawab, sesungguhnya sesiapa yang bersembahyang berdiri beribadat bersama dengan imam sehinggalah imam selesai, ditulis kepadanya berdiri beribadat 1 malam. Kemudian Nabi SAW tidak mengimamkan kami sehingga tinggal 3 malam sahaja daripada bulan. Dan baginda mengimamkan kami pada malam yang ke-3. Maknanya pada ketika tinggal baki 3 malam lagi daripada bulan tersebut. Dan baginda memanggil keluarganya, isterinya, lalu mengimamkan kami sehingga kami bimbang terlepas falah. Aku pun berkata kepadanya, apakah itu falah? Dia pun menjawab, iaitu sahur. Jadi ini di antara riwayat hadis berkenaan dengan sembahyang tarawih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita boleh lihat amalan tersebut dilakukan secara berterusan selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahawasanya amalan tersebut dilakukan pada zaman Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Uthman, pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan zaman selepas daripada itu disebutkan di dalam kitab Sunan At-Tirmizi bahawasanya amalan tersebut dilakukan dan seterusnya. Dalam kitab Imam Syafi'i pun ada disebutkan. Yang tu kalau saya nak kongsikan, yang tu memang sangat-sangat mana banyak riwayat-riwayat tersebut. Mungkin saya boleh kongsikan satu ini di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra dan juga Al-Firyabi di dalam Kitab Siyam. Boleh tengok.
Iaitu cerita daripada Yazid bin Khusaifah daripada Sa'id bin Yazid. Dia kata, كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنها في شهر رمضان ب20 ركعة قال وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام. Daripada Yazid bin Khusaifah daripada Sa'id bin Yazid, katanya mereka iaitu sahabat sembahyang tarawih di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Dia As-Sa'id berkata, mereka membaca 200 ayat dan mereka menumpang, maknanya bertongkat di atas tongkat mereka di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kerana lama berdiri. Nanti saya tengok riwayat di zaman seterusnya. Ini riwayat ini juga riwayat dalam zaman Sayyidina Umar. Ini riwayat yang kemudian sikit. Zaman kemudian sikit. Iaitu riwayat daripada Imam Malik. Daripada Daud bin Al-Husain, bahawasanya dia mendengar Al-A'raj berkata, annahu sami'a Al-A'raj yaqulu ma adraktu an-nas illa wa hum yal'anuna al-kafarata fi Ramadan qala wa kana al-qari'u yaqra'u surat al-Baqarah fi 8 raka'atin fa idza qama biha fi 12 raka'atan ra'a an-nasu annahu qad khaffafa. Daripada Malik, daripada Daud bin Al-Husain, bahawa dia mendengar A'raj berkata, apa yang aku dapati orang ramai, iaitu sahabat dan tabi'in, ialah mereka melaknat orang-orang kafir pada bulan Ramadan di dalam qunut. Dia berkata lagi, qari iaitu imam tarawih, membaca surah Al-Baqarah dalam 8 rakaat. Maknanya 8 rakaat pertama itu surah Baqarah saja. Bila mana dia iaitu imam mengimamkan mereka untuk rakaat ke-12. Sampai rakaat ke-12 orang ramai melihat bahawa dia telah meringankan bacaan di dalam sembahyangnya. Mana imam semakin memendekkan bacaannya. Ini di dalam riwayat, di dalam Muwatta Imam Malik. Yang ni Abdurrahman Al-A'raj ini dia hidup sehingga tahun 117 Hijrah. Ada lagi beberapa riwayat. Mana riwayat daripada tak apalah, ada. Maknanya setiap zaman kalau 4 orang khalifah, 3 khalifah. Dalam zaman Sayyidina Abu Bakar tidak diriwayatkan secara jelas berkenaan dengan perkara tersebut. Tapi pada 3 zaman, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Dan selepas daripada itu, kita boleh lihat seperti di dalam Sunan Tirmidzi ada disebutkan bahawasanya sembahyang tarawih itu dihidupkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, oleh tabi'in dan zaman selepas daripada itu dengan tak pernah putus dan mereka melakukan secara berjamaah. Kemudian ia dinukilkan di dalam kitab-kitab, di dalam kitab fiqh, dalam semua mazhab, di dalam syarah-syarah hadis dan juga di dalam kitab-kitab yang lain berkenaan dengan amalan sembahyang tarawih. Jadi kerana itu, ia merupakan suatu yang diterima, sesuatu yang diketahui dengan mudah, ianya daripada ajaran agama.
Menolaknya boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama, tidak dikategorikan sebagai sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian seterusnya, di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah di dalam kitabnya ini, yaitu berimamkan setiap mukmin. Perkara ini diambil kira kerana untuk menjaga perpaduan umat Islam dan mengelak dari berlaku perbalahan sesama sendiri demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar, lebih umum, dan mengelak daripada kerosakan yang lebih besar. Jadi ini di antara ciri Ahlus Sunnah. Apakah yang dimaksudkan daripada ciri ini? Mana sebelum ni kita sudah belajar berkenaan dengan antara pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, tidak mengkafirkan orang-orang yang fasik. Maknanya menganggap orang yang melakukan dosa besar itu dia fasik, dia adalah seorang fasik dan dia adalah asi, pelaku maksiat. Namun begitu ia bukan merupakan kafir, tidak terkeluar daripada Islam. Jadi bila mana dia tidak terkeluar daripada Islam, maka jika dia menjadi imam, maka boleh diikuti sembahyangnya, walaupun dari segi aulawiyah, dari segi keutamaan, memang lebih utama berimamkan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang lebih aqra'uhum li kitabillah, orang yang lebih banyak mengingati Quran, lebih banyak memahami isi kandungan Al-Quran. Kalaulah sama sahaja dari sudut itu, maka yang lebih memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu memang itu keutamaan, itu adalah aulawiyah yang paling utama. Imam tu kalangan orang-orang yang sedemikian. Namun begitu jika tidak ada yang fasik sahaja, pelaku maksiat, itu dah ada. Tak kira lah apa amalan yang dia lakukan. Tu tak kira lah. Walaupun dia kita kata kaki berhutang tak nak bayar ke, ataupun macam-macam dia buat. Soal perkara maksiat yang dia lakukan tu, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa tu berkaitan dengan manusia, maka antara dia dengan orang yang dia aniayai, dia zalimi tu. Dari segi dia tu layak atau tidak jadi imam, dia boleh jadi imam. Kalau dia jadi imam, boleh diikuti. Itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asas dianya kerana tidak mengkafirkan pelaku maksiat, tidak mengkafirkan orang yang melakukan kefasikan. Dia tu fasik, itu tak apa. Tapi kafir tidak boleh dijadikan imam. Dan perkara ini disebutkan di dalam oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya berkaitan dengan satu peristiwa yang berlaku di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Nanti kita saya share riwayat tersebut. Ini daripada An Ubaidillah ibn Adi ibn Khiyar annahu dakhala ala Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa huwa mahsurun faqala innaka imamatu 'ammatin wa nazala bika ma nara wa yusalli lana imamu fitnatin wa nataharraju faqala as-salatu ahsanu ma ya'malu an-nas fa idza ahsana an-nas fa ahsin ma'ahum wa idza asa'u fajtanib isa'atahum. Daripada Ubaidullah bin Adi bin Khiyar bahawa dia masuk menemui Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau dikepung. Maknanya pada ketika
peristiwa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu difitnah dengan pelbagai fitnah, lalu golongan yang memfitnah beliau melakukan pemberontakan terhadap beliau, mengepung beliau di rumahnya, beliau terkepung di rumahnya. Jadi Ubaidullah bin Adi bin Khiyar ni mari jumpa dengan Sayyidina Uthman, lalu dia berkata, sesungguhnya engkau adalah imam umum, imam untuk keseluruhan ummah ni. Dan telah berlaku kepadamu sebagaimana yang kita lihat. Jadi sekarang ni kita tengok apa yang berlaku kepada engkau, kepada tuan, iaitu tuan dikepung, tuan dikurung, tak boleh keluar, tak boleh keluar. Lalu menjadi imam kepada kami imam fitnah. Imam fitnah tu maknanya imam yang bermasalah lah. Itu ada masalah terlibat dalam pemberontakan ke, ataupun orang yang fasik ke, dan kami menjauhkan diri, maknanya kami rasa tak selesa dengan dia. Kami rasa tak selesa untuk berimamkan dia. Lalu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu kata, sembahyang adalah sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh manusia. Bila mana manusia berbuat baik, maka berbuat baiklah bersama mereka. Bila mana mereka melakukan keburukan, maka jauhilah keburukan mereka. Jadi dalam situasi itu, imam pun orang yang fasik. Kemudian di kalangan masyarakat pun mencampur bau, fasik ada, yang baik pun ada, yang tak baik pun ada, macam-macam. Jadi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berikan tips dia bagaimana menghadapi situasi tersebut. Maka Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu kata, antara amalan terbaik amalan terbaik yang dilakukan oleh manusia adalah sembahyang. Sembahyang tu amalan yang baik. Bukan amalan tak baik, amalan yang baik. Jadi bila mana manusia buat baik, maknanya seperti sembahyang. Maka buat baiklah bersama dengan mereka. Jangan lari daripada mereka. Sebab mereka tak buat baik, maka buat baik sekali dengan dia. Bila mana mereka melakukan keburukan, bila mana mereka buat maksiat, mereka pergi ke tempat-tempat maksiat, mereka melakukan maksiat, jauhilah keburukan mereka. Itu jangan ikut. Itu jangan ikut. Tu. Maknanya bergabung di dalam kebaikan yang dilakukan oleh mereka dan menjauhkan diri di dalam keburukan yang dilakukan oleh mereka. Jadi ini yang diajarkan, ini yang ditunjukkan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu kepada generasi, kepada maknanya masyarakat pada zaman tersebut. Maknanya dia tidak kata dah puak-puak tu jahat tu, puak-puak tu duk kepung aku, dia itu buat nanya kepada aku begini. Jangan sembahyang dengan mereka. Sembahyang sendiri. Tidak. Sayyidina Uthman tidak mengatakan sedemikian. Sebaliknya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu kata, buat baik selagi mana mereka melakukan kebaikan, dan antara kebaikan yang paling baik adalah sembahyang. Jadi maknanya bila mereka sembahyang bersama dengan mereka. Jadi inilah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan boleh untuk berimamkan imam yang fasik. Maknanya berimam dengan setiap mukmin walaupun dia tu fasik. Dan antara sebab dianya untuk menjaga perpaduan umat Islam, nak mengelakkan diri daripada perpecahan. Ini yang diajarkan oleh maknanya imam-imam kita dahulu. Baik. Kemudian kita masuk kepada topik yang seterusnya. Maksiat menjejaskan iman. Wala naqulu innal mu'mina la tadurruhu adh-dhunubu wala naqulu innahu la yadkhulun nar wala naqulu innahu yakhludu fiha wa in kana fasiqan ba'da an yakhruja min ad-dunya mu'minan. Kita tidak mengatakan orang mukmin itu tidak terjejas dengan sebab dosa-dosanya. Dan kita juga tidak mengatakan dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan kita juga tidak mengatakan dia akan kekal di dalamnya.
Walaupun dia seorang yang fasik, tetapi dia masih beriman semasa meninggal dunia. Huraian. Murji'ah mengatakan iman tidak terjejas dengan sebab maksiat. Mereka berpegang kepada zahir hadis atau sebahagian hadis tentang kelebihan orang yang mengucap la ilaha illallah akan masuk syurga. Ahlus sunnah mengatakan dosa dan maksiat yang dilakukan memberi kesan kepada iman. Dan di akhirat perlu dibersihkan terlebih dahulu dalam api neraka jika dia meninggal dunia sebelum sempat bertaubat. Ibnu Ubaid Al-Qasim bin Salam menulis kitab Al-Iman khusus untuk menolak tafsiran Murji'ah yang menyeleweng. Berbeza dengan Mu'tazilah kerana mereka secara putus mengatakan kekalnya fasik dalam azab jahannam seperti orang kafir. Ini syarah Al-Maqdisawi kepada Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini juga di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebelum ni kita sudah jumpa kita sudah bincangkan berkenaan dengan tidak mengkafirkan orang yang beriman. Ya, kita tidak mengkafirkan orang yang beriman. Selagi mana orang itu beriman, dia tidak melakukan dosa yang boleh mengeluarkan ia daripada keimanan. Dia tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mencacatkan keimanan dia. Walaupun dia melakukan dosa besar, kita tidak mengatakan dia itu kafir. Dia berzina, dia minum arak, dia apa. Kita tidak kata dia itu kafir. Walau bagaimanapun kita tidak kata juga tak ada masalah dia nak buat maksiat. Oh iyalah, dia dah beriman. Dia dah beriman, biarlah dia nak minum arak pun. Biarlah dia nak berzina pun. Biarlah. Ada. Kita tak kata lagi. Maknanya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, namun begitu tetap menganggap orang yang melakukan dosa besar akan terjejas imannya disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kita akan mengatakan dia akan masuk ke dalam neraka disebabkan oleh dosa-dosa dia tu. Cuma dia tidak kekal di dalam neraka. Selagi mana dosa dia tu bukan melibatkan syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia tidak kekal. Dia masuk tapi dia tidak kekal. Selagi mana dia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita dah jumpa ada perbahasan berkenaan dengan syirik sebelum ini, yang mana antara lain yang telah saya kongsikan sebelum ini iaitu hadis qudsi yang Nabi SAW itu berkenaan dengan pengampunan segala dosa. Allah Taala boleh ampunkan segala dosa selagi mana dia tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat hadis-hadis yang menjelaskan perkara tersebut. Umpamanya, hadis yang menunjukkan bahawasanya pelaku maksiat ketika mana dia melakukan maksiat, dia seolah-olah tidak beriman. Seperti hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya hadis Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun." "Wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Wa la yantahibu nuhbatan hina yantahibuha
yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun wa la yaghullu ahadukum hina yaghullu wa huwa mu'minun fa iyyakum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah penzina itu seorang mukmin ketika dia sedang berzina. Tidaklah pencuri itu seorang yang beriman ketika dia sedang mencuri. Tidaklah seseorang itu minum arak ketika dia minum arak dalam keadaan beriman. Tidaklah seseorang itu melakukan rampasan di mana orang ramai mengangkatkan pandangan kepadanya ketika melakukannya dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seseorang itu melakukan khianat ketika ia melakukannya dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita tengok tafsiran yang diberikan umpamanya oleh Imam Al-Bukhari berkenaan dengan hadis ini. Nanti itu saya sharekan beberapa riwayat berkenaan dengan perkara ini. Sekejap. وفي رواية ابن عباس ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه وقال أبو عبد الله لا يكون هذا مؤمنا تاما ولا يكون له دور الإيمان. Nanti saya share satu lagi. Cuma yang ni untuk tengoklah, boleh tengok. Ini juga pandangan Ibnu Abbas berkenaan dengan persoalan ini. Allah. Baik. Jadi di dalam riwayat Ibnu Abbas juga dalam Sahih Bukhari dia kata, dan tidaklah orang yang membunuh ketika ia membunuh sebagai seorang yang beriman. Ikrimah berkata, Ikrimah ni tabi'in, anak murid kepada Ibnu Abbas. Saya berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana dicabut iman daripadanya? Beliau menjawab begini, dan dia memasukkan sesama jari-jarinya. Kemudian dia mengeluarkannya, keluar. Maksudnya iman itu keluar. Jika dia bertaubat, ingat iman akan kembali kepadanya sedemikian. Dan dia saling memasukkan jari-jarinya secara bersilat. Abu Abdullah, iaitu Imam Al-Bukhari berkata, orang itu bukan mukmin yang sebenar dan tidak mempunyai cahaya iman. Mana ni orang pelaku maksiat. Begitu juga di dalam riwayat Ibn Abi Shaybah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia kata, la yazni minkum zani, tidaklah seseorang yang penzina dari kalangan kamu berzina kecuali Allah akan mencabut cahaya iman dari hatinya. Tidak ada cahaya iman daripada hatinya. Jika dia mahu untuk kembalikannya, maka dia akan kembalikannya. Kalau Allah Ta'ala nak beri semula cahaya iman tu, Allah Ta'ala boleh beri. Wa in sya'a yamna'ahu mana'ahu. Jika Allah mahu menegahnya, maka dia akan menegahnya. Baik. Jadi daripada beberapa riwayat yang saya kemukakan menyokong pandangan yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah ni. Jadi benda ini termasuk dalam ciri Ahlus Sunnah, apa yang dikehendaki daripada ciri yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah ni. Kita tengok pada huraian dia tu. Pada huraian tu kita tengok Murji'ah kata, Murji'ah kata iman tidak terjejas dengan sebab maksiat. Murji'ah ni satu golongan yang wujud pada zaman Imam Abu Hanifah sudah wujud. Pada zaman Imam Bukhari mereka kuat. Mereka mengatakan iman itu adalah basir. Maknanya iman tu Imam Abu Hanifah pun dia ada juga kata begitu, tapi dia berbeza. Yang tu insya-Allah kita akan jumpa, kita akan bincangkan.
Jadi Murji'ah kata, bila mana seseorang itu mengatakan dia itu beriman, dia yakin dengan hati, dia ungkapkan dengan lidah. Nah, maka segala amalan yang dia lakukan tidak akan menjejaskan iman dia. Walaupun sehingga sebahagian daripada mereka mengatakan, walaupun sampai kepada peringkat dia melakukan perkara-perkara yang bercanggah, yang boleh merosakkan iman. Semua berhala ke, dia kata tak apa. Sebab apa? Sebab iman tu sudah ada di dalam hati dia. Maknanya, bagi mereka, sebahagian daripada mereka mengatakan iman tidak terjejas dengan sebab maksiat. Jadi mereka pun ada juga guna hadis-hadis seperti man qala la ilaha illallah mukhlishan, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan daripada hati dia, dia akan masuk ke dalam syurga. Saya lupa nak bawakan hadis itu. Tak apa. Hadis itu bukan dengan maksud semata-mata mengucap, yang tu ada perbahasan oleh ulama di kalangan ulama. Bukan semata-mata yang tu, tetapi mengikut sepenuhnya ketetapan kehendak daripada kalimah syahadah tersebut. Itu bukan semata-mata mengucap. Tu mana tidak kata bila mengucap dua kalimah syahadah, beriman, percaya dalam hati, lepas pada tu nak buat apa jua maksiat apa tak apa. Tak ada masalah. Buat lagi lah. Nak pergi berzina, nak pergi menarik, pergi. Tak apa. Ya, tak terjejah apa iman. Tidak. Itu pegangan golongan Murji'ah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak menganggap sedemikian. Ini pegangan kita, kepercayaan kita. Yang bercanggah dengan kepercayaan golongan-golongan yang sesat. Jadi bila mana ada golongan yang sesat berpegang kepada satu pegangan yang bercanggah dengan ahlus sunnah, maka ahlus sunnah wal jamaah kena menyatakan, menzahirkan pandangan yang bercanggah dengan pandangan golongan yang sesat itu. Dan ahlus sunnah ada, kita macam kita ada dalil-dalil, hujjah-hujjah tu. Seperti yang saya kemukakan hadis-hadis, riwayat-riwayat daripada sahabat, riwayat daripada Imam Al-Bukhari, pandangan Imam Bukhari, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan persoalan ini. Supaya apa? Supaya kita jelas, ahlus sunnah pegang lagu ni ada dalil. Ada dalil. Golongan yang berpegang, bercanggah dengan ahlus sunnah dalam isu ni, mereka telah menyanggahi dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada pandangan sahabat. Jadi kerana itu kita boleh menguatkan pegangan kita, pegangan ahlus sunnah, dan kita tolak. Kalau ada timbul kekeliruan sebegini di kalangan masyarakat kita, mungkin kalau ada timbul lah secara individu orang yang menganggap tak apa, buat maksiat, tak ada masalah. Maka kita mana boleh kata ahlus sunnah wal jamaah menganggap maksiat yang dilakukan oleh seseorang, dosa yang dilakukan oleh seseorang akan menyebabkan imannya terjejas. Dia akan masuk ke dalam neraka. Walaupun dia tidak kekal di dalam neraka selagi mana dia mati dalam keadaan beriman. Jadi makna yang ni kalau kita tengok, nampak macam tak ada apa. Tak ada apa. Tapi sebenarnya perkara ni, asas dia ni ada di sisi agama kita. Ada terdapat hadis pandangan salaf dahulu yang menyokong pendapat ini, yang maknanya yang mengeluarkan, menyimpulkan pandangan, pendapat bahawasanya orang yang beriman melakukan dosa akan menyebabkan, memudaratkan imannya. Ada di dalam hadis, di dalam pandangan ulama salaf dahulu. Okay. Cuma kadang-kadang benda tu ada saja dalam hadis. Ada dibaca, bila mana sampai kepada hadis tersebut akan dibaca, akan diuraikan, akan disyarah dan sebagainya. Okey, maka jadi satu kepercayaan. Namun begitu, bila mana ada satu golongan, satu puak yang berpandangan, yang berakidah, bercanggah dengan hadis tersebut, maka ulama akan memasukkan pandangan yang bercanggah dengan pegangan golongan-golongan yang sesat itu, ulama akan masukkan dalam kitab akidah ahlus sunnah. Dan ada dalil-dalil dia. Supaya apa? Supaya kita tahu ini pegangan kita dan ianya bercanggah dengan beberapa golongan yang sesat,
yang tidak menerima pandangan ini. Walaupun pandangan ini menepati mengikut Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di antara dalil yang lain, yang ni ini menjelaskan kepada hadis yang kita baca tadi ni. Ini masih menjelaskan kepada hadis yang kita baca tadi, iaitu tentang orang yang beriman yang melakukan maksiat. Ini saya kongsikan lagi satu lagi riwayat. Ini kemudian di dalam hadis yang lain, iaitu daripada Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad, juga menjelaskan perkara yang sama, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik qala ma khatabana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami kecuali baginda akan berkata tiada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi riwayat-riwayat yang seumpama ni ada beberapa riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tidak beriman orang yang melakukan sedemikian. Begitu juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkenaan dengan al-farqu bainana wa bainal kufri as-salah. Perbezaan antara kita dengan kekufuran adalah sembahyang. Jadi di situ juga menunjukkan bahawasanya amalan tu bila meninggalkan amalan, bila melakukan dosa, meninggalkan sesuatu kewajipan, maka ia akan menjejaskan iman seseorang. Walaupun tidak menyebabkan dia tu keluar daripada Islam. Seperti di sini, mana Nabi SAW kata tidak ada iman. Maknanya tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Bila dia tidak menunaikan amanah, bila dia khianat, maka kesempurnaan iman dia tu akan terjejas. Kurang iman dia. Mana iman itu terjejas disebabkan oleh perbuatan maksiat. Maknanya perbuatan maksiat memudaratkan iman seseorang. Jadi itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebab apa? Sebab tadi kita tidak akan bermudah-mudah. Supaya kita tidak bermudah-mudah di dalam soal ini, kita rasa tak apa, tak jadi kapipu dan sebagainya. Tidak. Dan kita menolak pandangan yang sesat, yang menyalahi pandangan ini. Baik. Kemudian di sini juga dalam buku kita ni ada menyebutkan, maknanya penolakan terhadap golongan Murji'ah dalam perkara ni, dan juga penolakan terhadap golongan Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah mengatakan orang yang fasik dia akan kekal di dalam neraka sebagaimana orang kafir. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpandangan sedemikian. Begitu juga dengan golongan Khawarij yang mengkafirkan pelaku maksiat, pelaku dosa besar. Itu juga bukan pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian bab yang seterusnya. Bab yang seterusnya ini tidak memutuskan penerimaan amalan. Jadi yang ni kalau nak disambung pula ni, panjang juga ni. Sebab saya akan di samping hujah yang terdapat, dalil yang terdapat di dalam buku ni, saya akan kemukakan dalil yang lain juga berkenaan dengan persoalan ini. Jadi ada 5 minit lagi, saya rasa saya tangguh dululah untuk kelas pada pagi ini, dan kita buka untuk peluang untuk ada apa-apa jika ada apa-apa soalan. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang nak bertanya ataupun ada sebarang muskilan, bolehlah dikemukakan kepada Ustaz. Dipersilakan.
Tampaknya agaknya semuanya dah jelas Ustaz, semua diam tu. Okey, nampaknya setakat ini saja. InsyaAllah kita ada sambungan lagi. Dan Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustaz Ahmad Nasim atas kesedia mengupas persoalan dan perkesan ilmu ini yang cukup jelas sekali bagi saya lah mengenai ciri-ciri ahli sunnah. Antara salah satunya adalah memberikan perhatian yang besar khusus kepada kitabullah, iaitu Al-Quran, dari segi hafalan, bacaan dan tafsirnya, dengan memberi perhatian yang utama kepada hadis, yakni melalui pengetahuan dan pemahaman mereka tentangnya, sama ada yang sahih dan dari yang dhaif dan palsu, kerana ianya adalah sumber utama pengambilan ilmu, dan seterusnya mengikuti ilmu tersebut dengan amal perbuatan. Dan semoga kita semua senantiasa dibimbing ke arah memahami akidah Islam yang sahih, dan perbaikilah tahap ilmu kita ini dengan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang mesti ada dalam minda kita. Dan insya-Allah semoga di lain kesempatan kita akan ada lagi sambungan seterusnya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz dan juga para jemaah sekalian, dan seterusnya ada lagi kuliah duha. Dan dengan itu kita akhiri dulu kuliah duha ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Jadi Alhamdulillah kita dapat berkongsi pada pagi ini perbincangan berkenaan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi perbincangan berkenaan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini memang luas sebagaimana yang kita belajar hari ini. Mungkin perkara ini tidak terdedah kepada sebahagian kita sebelum ini, namun dia adalah merupakan perkara-perkara yang merupakan ciri-ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bila kita tahu ciri-ciri ini, maka kita akan terbenteng daripada golongan-golongan sesat yang menyalahi ciri-ciri tersebut. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, Imam Abu Hanifah dia masukkan perkara-perkara tadi, ciri-ciri tadi dalam ciri Ahlussunnah wal Jamaah sebagai salah satu daripada ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kerana di sebelah sana ada golongan yang sesat yang menolak ciri-ciri tersebut. Jadi bila kita tahu, kita akan terbenteng. Andai kata datang cabaran, datang ujian kepada kita berkenaan dengan persoalan tersebut, insya-Allah kita akan dapat hadapi, dapat tolak pandangan pegangan tersebut berdasarkan kepada ilmu yang kita pelajari ini. Jadi saya sudahi, saya ucapkan terima kasih kepada pihak SPAQ yang meneruskan program ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini mendatangkan manfaat kepada kita semua, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain ketika. Jadi kita sudahi program pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ustaz insya-Allah.